Assalamualaikum dan selamat datang ke sesi kita yang seterusnya tentang bahasa Melayu penulisan kreatif. Apa khabar semua? Maaf sangat kita tidak dapat bertemu pada sesi yang lalu kerana kereta Encik Rahman rosak di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah hujan, di tengah-tengah kesibukan lalu lintas. Jadi kereta Encik Rahman dia pun rosak. Apa nak buat kan? Jadi Encik Rahman tidak dapat mengadakan sesi kita pada masa yang lalu. Sekali lagi Encik Rahman memohon maaf. Jadi Encik Rahman terpaksa mengubah suai sedikit cara nak mengajar sesi kali ini kerana mengajar melalui sesi rakaman lain daripada sesi kita bertetang mata. Betul tak? Bila saya nampak mata awak, awak nampak mata saya, kita boleh bercakap kan? Sekarang Cik Rahman berbual seorang diri. Tak tahu sama ada awak kat sana ke tidak. Tapi saya tahu kan awak sedang menumpukan perhatian kepada Encik Rahman. Bila Encik Rahman cakap dalam bahasa Melayu, saya juga ingin anda memerhatikan bahasa yang Encik Rahman gunakan. Jadi anda juga boleh gunakan bahasa yang sama. Bila gunakan, nanti bahasa Melayu anda akan menjadi lebih baik. Jadi tumpuan kali ini kita akan melihat dari segi kesilapan yang telah ramai anda lakukan semasa menulis karangan. Nak tanya, kenapa masih ada orang yang belum hantar karangan awak? Composition, karangan, tulisan awak. Kerana Encik Rahman nak masukkan dalam buku. Kalau awak tak tulis, nanti dalam buku tak ada nama dan karya tulisan awak. Nanti bila sampai bukunya, Cik Rahman, mana cerita saya? Awak tak tulis, awak tak hantar. Macam mana saya nak masukkan? Okey, jadi ini adalah minggu yang terakhir bagi anda menghantar karya anda. Jadi kalau nanti Encik Rahman cetak buku, kalau tak ada nama, kalau tak ada tulisan awak, nanti ibu bapa anda pun boleh tanya, Encik Rahman, mana karya anak saya? Mana ada? Kerana dia tidak hantar. Tapi nanti kalau anda hantar, kalau awak hantar nanti, masuk dalam buku, awak pusing, pusing pula. Awak buka muka surat, lihat, ini tulisan saya. Alhamdulillah. Kan bagus kan? Jadi anda dalam kelas ini, awak dalam kelas ini, jadi bagus tulis. Jadi kita pulang kepada topik kita iaitu kesilapan dalam bahasa yang telah anda lakukan. Encik Rahman, saya hendak memperbaiki bahasa Melayu anda. Jadi caranya adalah apabila anda menulis, hantar kepada Encik Rahman tengok, dia buat kesilapan ini. Dan kesilapan ini semua orang buat. Dari situ baru Encik Rahman akan kesan dan mengajak anda membetulkan bahasa. Kalau tidak, Encik Rahman sini ke situ, ke sini ke situ, tak ada tumpuan. Dengan anda menulis, saya dapat tahu, ini kelemahan awak dalam bahasa Melayu. Terus Cik Rahman boleh zoom. Zoom tengok dengan mata siapa ni. Tu dia buat salah. Kenapa Cik Rahman hidung besar sangat ni? Kecilkan sikit Cik Rahman. Okey, jadi bila anda tulis, baru Cik Rahman boleh tahu apakah kesilapan anda. Itu macam mana kita belajar bahasa Melayu melalui menulis. Cik Rahman pun sama. Cik Rahman tulis, tak bagus lah tulisan saya tukar lagi lah sampai bagus kan. Sama juga kita gunakan prinsip itu dalam kelas kita. Sebab itu Cik Rahman cuma adakan sekali dalam 2 minggu. Tak nak terlalu banyak nanti awak pun pening kepala. Cik Rahman sakit kepala lah banyak sangat. Hari ini kita belajar tentang kesilapan dalam bahasa yang telah anda lakukan. Kita zoom lagi sekali, zoom. Cik Rahman mata besarnya ni. Tengok hidung Cik Rahman besarnya. Awak ukur hidung awak dengan hidung saya sama tak? Cik Rahman ada misai Tengok. Ada kutu tak dalam misai Cik Rahman? Tengok ada kutu tak? Ada kutu misai ke? Mana ada orang ada kutu misai Cik Rahman kelakar lah. Sudah. Okay, sekarang kita akan periksa dan Cik Rahman akan tunjukkan kesilapan dalam bahasa anda. Ingat kelas ini bukannya dalam 1,5 jam. Kerana ingat tak anda akan interaksi kan, berinteraksi itu mengambil masa juga. Jadi kita cuba satu kali ini kita cuba. Hari ini kita tumpukan kepada dua kesilapan bahasa. Cik Rahman dua saja. Yalah kita belajar perlahan-perlahan. Jangan banyak sangat. Yang pertama, kita mari Cik Rahman share the screen ataupun kongsi screen
Share the screen maknanya kongsi screen. Yang pertama. Ini dia. Ini adalah salah satu kesilapan yang banyak pelajar buat. Jadi pada mulanya kita lihat. Mana ni? Kesilapan bahasa oleh Encik Rahman. Kesipalan bahasa? Apa Encik Rahman salah eja? Tengok, kesilapan jadi kesipalan. Encik Rahman buat kesilapan juga. Kesipalan bahasa, kesipalan bahasa. Itu menunjukkan bahawa Encik Rahman pun bukan orang yang sempurna kan. Saya pun buat salah juga dan silap. Tetapi yang penting kita mengaku. Jangan cakap, bukan. Kesilapan sebenarnya ejanya kesipalan. Jangan begitu. Kalau buat salah, kita mengaku saja dan kita betulkan. Tapi ini Encik Rahman takkan betulkan. Encik Rahman akan biarkan di situ kerana kita sudah mulakan kelas kan. Kita teruskan. Nanti selepas kelas ini baru Encik Rahman akan tukarkan kesilapan. Kesipalan jadi kesilapan. Bukan kesi 7, kesi 6, kesi 5, tapi kesilapan. Daripada perkataan silap. Apa Encik Rahman? Tengok ada kok tadi tak? Mana air kok saya? Air kok saya hampir jatuh. Apalah Encik Rahman ni? Okey, kesilapan bahasa. Kita teruskan. Ingat eja kesilapan macam gini. Kesilapan. Bukan kesipalan. Misalnya silap. Kesilapan, kesi 7, kesi 6, kesi 5. Jadi apakah kesilapan pertama yang anda harus perhatikan? Kita tengok. Tadeng. Semua. Apabila anda menggunakan perkataan semua dalam ayat, tidak boleh ada kata ganda selepasnya. Encik Rahman, apa ni semua kata ganda? Apa maksud Encik Rahman? Misalnya, semua tu adalah perkataan kan? Saya suka semua orang. Tetapi tidak boleh ada kata ganda. Kata ganda tu apa? Misalnya, Encik Rahman suka semua orang-orang. Orang-orang tu kata ganda. Orang tu satu, kata ganda tu dua kan? 2, 3. Orang-orang. Ataupun Encik Rahman suka main bola. Suka main bola, tapi Encik Rahman tukar jadi Encik Rahman suka main semua bola-bola. Bola-bola tu adalah kata ganda kerana anda menggandakan kan. Ganda tu maknanya bertambah. Ganda, 1 ganda, 2 ganda, 3 ganda. Multiple, 1, double, triple, quadruple, thrice, twice. Itu maknanya kata ganda, maknanya multiple, lebih banyak daripada 1. Jadi selepas perkataan semua tidak boleh ada kata ganda. Encik Rahman, saya masih tak faham. Yelah, Encik Rahman cakap dari segi teorinya. Sekarang kita tengok daripada praktikal. Kita tengok lihat. Contohnya. Tereng. Mana keluar? Encik Rahman tak keluar. Banyak sangat kesipalan sini. Kita lihat. Semua. Ini contoh dia. Tiada kata ganda selepasnya. Contoh. Kambing itu sakit perut. Kambing sakit perut. Kenapa? Selepas makan semua bunga-bunga di taman. Kambing itu sakit perut selepas makan semua bunga-bunga di taman. Betul ke tidak semua bunga-bunga? Saya kasih peluang untuk anda berfikir apakah jawapan. Betul ke tidak? Jawab saja. Betul ke tidak? Betul? Awak kata betul? Macam Cik Man boleh dengar je. Ini kan rakaman. Mana boleh dengar? Kambing itu sakit perut selepas makan semua. Selepas perkataan semua, tidak boleh ada kata ganda. Maknanya yang betul adalah kambing itu sakit perut selepas makan semua bunga di taman. Tak boleh semua bunga-bunga. Semua bunga di taman. Faham Ini salah satu kesilapan yang anda buat apabila menulis. Jadi makan semua bunga, tak boleh semua bunga-bunga. Faham kan? Mudah kan? Senang kan nak ingat? Selepas semua, kerana semua tu dah cakap semualah. Semua bunga, tak payah kata ganda lagi. Semua bunga tu maknanya dah semua. Tak payah cakap semua bunga lagi. Terlalu banyak bunga jadi 2 ganda semua bunga-bunga. Pening kepala. Jadi selepas semua, tak ada kata ganda. Faham Jadi, pun padan kambing tu kan, gelojoh sangat, amak sangat, makan semua bunga, padan. Akibatnya, sakit perut. Awak pun sama Nanti kalau Cik Rahman belikan burger McDonald, awak nak makan semua burger. Salah. Semua burger McDonald sampai awak sakit perut. Nak tak makan banyak sangat? Jangan
Nabi kata kita makan sebelum kenyang kita berhenti. Nabi Muhammad SAW kata selepas pula. Apabila kita makan kan, kita makan bila kita nak kenyang aja dah rasa kalau saya ambil lagi kalau saya makan lagi satu burger nanti saya terlalu kenyang kan. Ini nak kenyang ni berhenti. Berhenti. Jangan jadi macam kambing ini yang tamat haloba, yang makan gelojo, makan semua bunga di taman. Jangan Okey, Islam kata kita makan sederhana. Bila lapar makan, bila nak kenyang berhenti. Bukan bila kenyang tau, bila nak kenyang berhenti. Kalau tidak perut jadi macam Cik Rahman sekarang. Cik Rahman jadi makan banyak sangat kan. Perut. Bukan perut lah. Apa ni? Perut tu kentut. Sorry maaf. Tidak. Bot pun kentut juga. Astagfirullahaladzim. Apa ni Cik Rahman cakap ni? Jangan makan terlalu banyak. Tapi memang betul. Kalau makan banyak sangat nanti keluarkan banyak gas. Jadi kita makan sederhana. Okey, ingat jadi selepas perkataan semua tidak ada kata ganda. Tiada kata ganda tu maknanya bunga-bunga. Bunga cukup, semua bunga. Okey, kita tengok contoh yang selanjutnya. Jadi anda lebih faham. Apa keluar macam gini pula? Semua tak ada. Kenapa keluar perkataan tu? Okey, tak apa. Ada kesipalan di sini. Ada kesilapan di sini. Pegawai itu menyaman semua kereta-kereta yang menghalang lalu lintas di luar Masjid Darul Makmur. Pegawai itu, the officer, he finds maknanya dia denda dan saman, daripada perkataan saman, menyaman semua kereta-kereta yang menghalang lalu lintas di luar Masjid Darul Makmur. Betul ke tidak? Betul tak? Semua kereta-kereta seperti yang kita belajar tadi tidak boleh. Sepatutnya cuma pegawai itu menyaman semua kereta yang menghalang lalu lintas di luar Masjid Darul Makmur. The officer finds all the cars which are blocking the traffic outside Darul Makmur Mosque. Bagus tak kalau kita nak pergi solat Jumaat kan, lepas tu kita parking, kita letak kereta di luar masjid, di tempat lalu lintas, di jalan raya, di luar masjid. Sampai bas pun tak boleh masuk. Bas pun tak boleh jalan. Kereta pun tak boleh lalu. Bagus tak? Tak bagus kan? Kerana kita sebagai orang Islam, kita jangan menghalang lain-lain manusia ataupun haiwan pun. Jangan halang. Jangan halang perjalanan mereka. Jadi ini pelajaran bagi kita. Lain kali kalau daddy ke, kalau bapa, jangan main-main. Jadi cuba jangan parking, jangan letak kereta di sepanjang jalan raya di luar masjid kalau ia menghalang lalu lintas. Kalau sekejap tak apalah, kalau sekejap tak apa. Tapi kalau solat Jumaat berapa lama? Solat Jumaat 5 minit, 10 minit, 15 minit, lamakan sampai setengah jam. Lebih daripada setengah jam. Jadi kita blok, kita halang lalu lintas. Bagus ke tidak? Tidak bagus. Tetapi pelajarannya jangan lupa dari segi bahasa, menyaman semua kereta, bukan kereta-kereta. Semua kereta-kereta salah kerana ini tak perlu ada kata ganda selepas perkataan semua. Semua kereta-kereta jadi semua kereta. Faham Boleh? Okey? Tak dengar? Cik Rahman ni rakaman lah. Apa Cik Rahman ni? Nanti kalau awak jawab, pula nanti bulu roma saya ternaik pula dengar awak jawab. Ini adalah rakaman. Ada contoh lagi tak Cik Rahman? Mesti ada. Saya nak pastikan anda ingat. Selepas perkataan semua, tidak ada kata ganda. Kita teruskan. Bagus tak contoh-contoh yang Cik Rahman bagikan? Bagus kan? Kita boleh dapat pelajaran daripadanya. Kita ambil contoh lagi. Semua tiada kata ganda selepasnya. Ini adalah daripada kesipalan. Kesilapan yang anda buat dalam tulisan anda. Kita lihat. Semua ahli sihir. Ahli sihir itu apa? Ahli sihir adalah magician, sorcerer, wizard. Ini semua adalah nanti saya tengok. Okey. Semua ni adalah wizard, sorcerer, magician. Semua ahli sihir cuba mengalahkan Nabi Musa alaihi salam, tetapi mereka gagal. Semua ahli-ahli sihir cuba mengalahkan Nabi Musa alaihissalam, tetapi mereka gagal. All the wizards, all the sorcerers, all the magicians, they wanted to defeat Prophet Musa alaihissalam,
but they fail. Jangan main-main tau, mereka kalah. Jadi apa pelajarannya? Nanti pelajarannya nanti kita pelajarannya betul tak semua ahli-ahli sihir? Tak betul kan? Kerana seperti Encik Rahman cakap, selepas perkataan semua, walaupun dia di akhir ayat, di tengah ayat ataupun di permulaan ayat, macam gini kan, semua ni di mula-mula ayat kan, di permulaan ayat, semua teng ahli sihir. Ini pun dah salah ni, salah. Nanti Encik Rahman betulkan Kalau silap Encik Rahman betulkan. La 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 la. Encik Rahman menyanyi pula. Okey, patutnya ini yang betul Kadang-kadang Cik Rahman pun buat kesilapan kan, kesipalan Jadi kita cuma sabar sajalah kita manusia. Semua ahli sihir cuba mengalahkan Nabi Musa alaihissalam tetapi mereka gagal. Jadi ingat, tak boleh ada semua ahli-ahli. Kata ganda tu ahli-ahli banyaknya. Dah semua tu maknanya dah banyak. Jadi semua ahli sihir cuba. Ahli sudah cukup. Jangan letak ahli-ahli Cuba mengalahkan Nabi Musa alaihissalam tetapi mereka gagal. Ingat tak ceritanya Nabi Musa alaihissalam menghadap Fir'aun. Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Boleh tahan dia ingatkan dia Tuhan. Tak boleh angkat gajah pun nak kata dia Tuhan. Kalau Tuhan kata, kalau kau Tuhan, cuba angkat gajah dengan tangan sendiri. Jangan gunakan mesin, jangan gunakan truk, jangan gunakan apa tu, kereta angkut. Tak boleh kan? Action nak jadi Tuhan konon. Jadi dia kerahkan. Dia kata, ahli-ahli sihir, pergi sana. Semua ahli sihir, semua ahli-ahli sihir. Tak boleh semua ahli sihir pergi kalahkan Nabi Musa AS. Tapi Nabi Musa AS, kerana dia telah dihantar oleh Tuhan. Jadi Allah SWT memberinya tongkat kan, tongkat sakti yang betul punya, yang bukan olok-olok. Jadi bila Nabi Musa AS melemparkan tongkatnya, tongkat itu menjadi ular yang besar dan makan semua ular-ular yang olok-olok yang dibuat oleh ahli sihir itu. Ular ahli sihir itu tak betul, action, fake, palsu. Tetapi ular Nabi Musa AS yang betul. Tolong. Tapi itu dia makan ular-ular. Bukan dia makan ahli sihir, dia makan ular-ular ahli sihir yang tak betul-betul. Okey. Menarik kan cerita dalam Islam, dalam Al-Quran? Okey, jadi ingat pelajarannya, Cik Aman letakkan sedikit pelajaran untuk kita belajar. Perkataan semua tidak boleh diikuti dengan kata ganda. Semua ahli sihir bukan semua ahli-ahli sihir. Faham ya? Faham tak? Faham Okey, mudah kan? Encik Aman gunakan berulang-ulang. Jadi anda faham kan? Dengan berulang-ulang ni anda faham. Kalau Encik Aman kasih satu contoh je, betul ke ni? Mungkin anda lupakan. Dan Encik Aman gunakan ayat-ayat yang menarik yang ada pelajaran. Jadi anda juga boleh belajar dari segi moral dan juga dapat mengukuhkan mengukuhkan penghafalan anda, ingatan anda. Maaf. Alamak, keluar dia punya jawapan dah dulu. Apalah Encik Rahman ni, banyak sangat kesipalannya. Kesilapan. Okey, kita lihat sebenarnya ayatnya adalah polis menangkap semua budak-budak yang berkelahi di luar sekolah itu. Betul tak? Polis menangkap semua budak-budak. Tak boleh yang berkelahi. Berkelahi itu maknanya apa Encik Rahman? Berkelahi itu apa? Adakah berkelahi itu pergi piknik? Pergi piknik berkelahi? Tidak. Berkelah maknanya pergi piknik. Berkelahi itu tambah ai maknanya bergaduh. Main gaduh. Bang 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 bang. Bang 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 bang. Berkelahi, bergaduh. Polis menangkap semua budak-budak yang berkelahi di luar sekolah itu. The police caught, arrested all the children who were fighting outside the school. Jadi betul tak semua budak-budak? Seperti yang ditunjukkan, tidak betul Encik Rahman. Itu satu kesipalan. Kesipalan lagi. Kesilapan. Polis menangkap semua budak-budak salah. Sepatutnya polis menangkap semua budak yang berkelahi di luar sekolah itu. Faham Tak ada budak-budak. Semua budak maknanya semua tu maknanya semualah. Tak payah tambah lagi budak-budak. Okey? Bagus faham Jadi ingat, jangan berkelah. Berkelah pula. Berkelah pergi piknik. Jangan berkelahi, jangan bergaduh
Tidak bagus bergaduh kerana dapat apa daripada bergaduh kan? Bila anda budak kan, anda kanak-kanak, anda tak masuk jail, tetapi nanti dia katakan awak berkelahi bila awak budak-budak, awak masuk ke sekolah khas. Dia masukkan ke dalam sekolah khas. Di sana nanti anda bergaul dengan budak-budak yang nakal yang lain. Tak bagus kan? Kita nak bergaul dengan budak-budak yang baik hati, yang pemurah, yang suka sedekah, yang suka solat. Ini kalau tidak nanti dia campurkan dengan budak-budak yang nakal yang lain. Jadi jangan berkelahi, tak bagus. Kalau ada satu masalah, kita berbincang. Tadi awak beratur, awak tak tunggu giliran awak cut queue geram saya, mari kita gaduh. Pasal itu pun nak gaduh, janganlah. Nasihatkan. Lain kali jangan buat gitu tau. Nanti saya cepuk muka. Jangan cakap cepuk Nanti jangan buat gitu, kita kan kawan. Bagus begitu Polis menangkap semua budak yang berkelahi di luar sekolah itu. Kita teruskan. Contoh lagi Encik Rahman. Kita tengok contoh dia. Selepas Encik Rahman. Apa kau Encik Rahman pula? Kenapa ada Encik Rahman sini? Selepas Encik Rahman mengacau. Encik Rahman mengacau. Semua monyet-monyet itu. Encik Rahman kacau monyet-monyet. Selepas Encik Rahman mengacau semua monyet-monyet itu. Haiwan tu maknanya binatang. Maknanya monyet lah. Melompat ke atas kepala Encik Rahman. Bila ni berlaku ni? Saya tak ingat pun saya kacau monyet. Saya tak ingat pun monyet lompat ke atas kepala saya. Haiwan itu melompat ke atas kepala Encik Rahman dan mencakar mukanya. Mencakar tu beginilah, scratch the face. Apa ni monyet-monyet cakar muka Encik Rahman ni? Tolong, tolong Encik Rahman, ada monyet cakar muka saya. Sakit. Berlaku ke tidak ni? Encik Rahman ni banyak drama lah. Banyak drama sangat lah. Banyak sangat tengok Netflix lah. Netflix. Jangan buang masa tengok Netflix banyak sangat. Tengok cerita yang berpendidikan lagi bagus. Okay, kita tengok. Apa jawapan dia? Selepas Encik Rahman mengacau semua monyet itu. Bukan semua monyet-monyet kan. Semua monyet itu. Haiwan itu adalah binatang itu. Iaitu monyet-monyet. Melompat ke atas kepala Encik Rahman dan mencakar mukanya. Aduh, sakit kena cakar muka saya. Monyet-monyet, awak telah melakukan satu kesipalan. Kesilapan lah. Bukan Encik Rahman yang kacau. Tak tahu siapa Jadi ingat, selepas perkataan semua, tidak boleh ada kata ganda. Dan penting, jangan kacau binatang. Jangan kacau apa pun. Walaupun monyet, walaupun kucing. Kan ada kes kan, ada orang dia ambil kucing, dia pergi ke atas bangunan, dia lempar kucing tu daripada atas bangunan. Kucing tu jatuh. Penyek kucing tu, kesian, meninggal. Mati. Alamak. Apa jadi? Maaf sekejap Kenapa dia kata Cik Rahman sign out? Masih terus apa? Okey, boleh. Jadi, jangan kacau binatang. Sama ada kucing, monyet, harimau pun jangan kacau. Harimau lagi dahsyat. Awak kacau harimau. Ada harimau. Mari kita lempar batu ke dekat dia. Harimau tu pusing pada awak. Dia lompat ke awak. Habis awak. Tinggal tulang dia makan. Nyam, 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 nyam. Sedapnya budak ni. Nyam, 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 nyam. Ada budak lagi tak? Siapa nak kacau saya lagi? Nyam, 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 nyam. Saya ni lapar. Jadi, jangan kacau binatang. Walaupun semut. Jangan kacau binatang walaupun semut. Untuk hiburan. Ada orang dia ambil semut. Lepas tu dia kacau. Baik kita kacau semut ni. Tapi kalau kacau tu. Kalau kacau tu pula. Kacau pula. Kalau semut itu menimbulkan bahaya atau menimbulkan misalnya dia di rumah kan banyak sangat semut. Mak, ibu, banyak sangat semut di sini. Dia masuk ke dalam beg saya. Beg saya jadi sarang semut. Awak mesti mematikan semut itulah kerana ia telah menjadi satu nuisance ataupun pest kan ataupun dia menimbulkan kekacauan. Jadi anda boleh bunuh. Tetapi jangan kacau binatang yang tak lakukan apa-apa kan. Dia innocent, dia tak berdosa pun. Jangan kacau. Kerana binatang pun, awak tahu tak, binatang pun mereka selalu berzikir pada Allah SWT.
Awak tak dengar. Awak tak cakap monyet tu cakap, subhanallah. Ada tak awak dengar monyet cakap, subhanallah, subhanallah. Weh, subhanallah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taklah awak tak dengar monyet cakap gitu kan. Tetapi Allah kata di dalam Al-Quran, semua benda di dalam dunia ini, semua organisme atau kehidupan, mereka berzikir kepada Allah SWT. Sama ada awak dengar atau tidak, mungkin bahasa dia lain kan, bahasa dia lain. Mungkin dia tak baca bahasa Arab, tapi dia cakap dalam bahasa monyet. Tapi sebenarnya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kita tak tahu. Okey, balik pada pelajaran. Selepas Encik Rahman mengacau semua monyet-monyet itu, sepatutnya jadi selepas Encik Rahman mengacau semua monyet itu. Tak ada monyet-monyet. Faham Okey? Ada soalan? Ni rakaman lah Encik Rahman. Nak banyak sangat kesipalan Encik Rahman dalam malam ni lah. Kesilapan. Okey, kita teruskan. Muka Encik Rahman lagi. Teng-teng. Lagi satu soalan. Semua apa sayang Cikgu Aisyah? Ini kuis bagi anda. Kuis. Semua apa, kosongkan di situ, sayang Cikgu Aisyah kerana beliau lembut orangnya. Siapa yang tak sayang cikgu yang lembut kan? Kalau cikgu yang lembut, bagus kan? Semua orang sayang kan? Tapi jangan ambil kesempatan. Mentang-mentang dia lembut, awak pun action, awak bully dia. Tak ada. Kalau cikgu yang sayang dan yang sayang menyayangi dan cikgu yang lembut, anda harus terima, anda harus berterima kasih kerana dia lembut. Okey, jadi apakah jawapan dia murid-murid atau murid? Siapa tahu angkat tangan. Ini rakaman lah Cik Rahman. Okey, saya bayangkan awak angkat tangan lah. Semua apa? Semua murid-murid ataupun semua murid? Apa dia? Semua murid-murid-murid? Kenapa ada 3 murid-murid-murid pula? Semua murid atau semua murid-murid? Apa dia jawapan dia? Okey, saya kasih lagi 5 saat untuk fikir. Semua murid-murid atau semua murid? 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya adalah, ingat tak ada kata ganda selepas perkataan semua, jadi semua murid. Satu kali saja. Semua murid sayang Cikgu Aisyah kerana beliau lembut orangnya. Faham? Mudah? Bagus sekali kan? Siapa yang dapat betul? Angkat tangan. Pandai awak. Kalau awak dapat salah pun tak apa. Awak belajar. Jangan khawatir. Kalau awak buat salah, tidak bermaknanya awak bodoh. Tak. Itu bermakna awak baru belajar kesipalan anda. Kesipalan lagi. Kesilapan anda. Jadi anda, lain kali anda akan dapat betul. Kita cuba lagi satu. Lama ada perkataan, lama ada dia punya jawapan dia lah. Okey, tak apalah. Ini terkeluar jawapan kan. Kenapa kadang-kadang slide dia begitu? Nanti Cik Rahman akan periksa. Jadi satu lagi soalan adalah, Encik Rahman dibenci semua kosong kerana beliau sangat gagah dan berani. Jadi misalnya, soalan dia adalah, jawapannya adalah sama ada raksasa-raksasa ataupun raksasa. Mana satu? Cik Rahman Cik Rahman is the monster killer monster hunter. Oh, monster warrior. Raksasa maknanya monster Monster. Raksasa. Jadi Cik Rahman dibenci semua raksasa-raksasa ataupun raksasa kerana beliau sangat gagah. I am powerful dan berani. I am strong and brave, bold, courageous. Cik Rahman dibenci semua raksasa. Jawapannya raksasa kan satu saja. Ingat selepas perkataan semua, tidak ada kata ganda. Raksasa. Okey? Jadi itu saja kesilapan bahasa dari segi penggunaan kata semua. Tidak ada kata ganda di selepasnya. Mudahkan pelajaran ini. Nanti ada lagi satu. Kita akan tengok lagi satu rakaman tentang satu lagi kesilapan bahasa yang selalu dibuat oleh anda. Okey.